Hai dan Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang peranan MARA dalam merealisasikan perkara 153 Hak Melayu dan Bumi Putera. Artikel 153 Perlembagaan Malaysia telah menetapkan hak-hak orang Melayu Bumi Putera. Hak istimewa tersebut ialah pemberian jawatan dan dalam perkhidmatan awam, beasiswa kemudahan, pendidikan serta pemberian dokumen bincangkan mengenai hak istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Malaysia Nuraini Zulkifli Education. Konsep keutamaan Melayu yang termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan PP 1957 mengenai hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera di negara kita. Umum menyertai UiTM merupakan institusi pendidikan yang diletakkan di bawah perkara 153 Perlembagaan Malaysia, iaitu satu polisi yang melindungi hak dan kepentingan kaum Bumi Putera dalam negara. Perkara 153 turut menjamin hak bukan Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan ialah latihan MARA turut melibatkan dalam perlembagaan hak peranan dan tanggungjawab. Objektif utama penubuhan MARA adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumi Putera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumi Putera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Mengambil kira faktor inilah atas desak UMNO, maka semasa pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Suruhanjaya REK dan kemudiannya menjadi Perlembagaan Persekutuan Melayu Raya atau Malaysia. Selepas Malaysia ditubuhkan, telah dimasukkan perkara 153 ke dalam Perlembagaan Persekutuan bagi memperuntukkan bahawa setiap orang Melayu dan Bumi Putera sebenarnya setiap kaum utama di Malaysia ini mempunyai hak-hak istimewa masing-masing seperti yang termeterai lama dahulu dan diiktiraf di dalam perlembagaan ataupun polisi-polisi negara. Di dalam artikel tersebut telah menyatakan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Malaysia. Melayu lupa daratan antara cabaran perkara 153 Melayu lupa daratan ialah antara cabaran perkara untuk 153. Menurut pakar sejarah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Poh Kai Kim, rakyat Malaysia dari mana-mana kaum yang mempersoal dan mempertikaikan perkara 153 dalam perlembagaan negara yang mengiktiraf kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera adalah buta sejarah dan tidak memahami perlembagaan. Peruntukan ini hanya boleh dipinda sekiranya mendapat perkara Raja-Raja Melayu. Akan sambung daripada Adam. Okey. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera mana-mana negeri Borneo, Sabah dan Sarawak. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan 1957 dan Ketuanan Melayu ini adalah himpunan serama-serama dan kertas-kertas kerja yang telah dihasilkan oleh fellow-fellow Institut Pemikiran dan Kepemimpinan Melayu IMPAK dan juga penceramah-penceramah jabatan dalam siri ceramah. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan 1997 dan Ketuanan Melayu yang telah diadakan di semua kampus Universiti Teknologi MARA 2501-2015. Perlembagaan Malaysia dalam perkara 153 memperuntukkan peranan Yang di-Pertuan Agong
dalam menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Perkhidmatan Awam MARA telah memberikan peluang pekerjaan kepada golongan Bumiputera meliputi semua agensi MARA. Seterusnya, terdapat kumpulan yang menjadikan istilah bangsa Malaysia sebagai satu slogan politik untuk mencabar kedudukan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Banyak telah diperkatakan dan dipersoalkan dewasa kini mengenai hak dan keistimewaan tersebut oleh berbagai-bagai pihak sama ada dalam media prima maupun media alternatif. Berikut adalah petikan akhbar kenyataan seorang menteri berkenaan jaminan hak kaum bukan Melayu dan Bumiputera. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia Hak-Hak Istimewa Orang Melayu Sabah Sarawak. MARA juga menyediakan skim pinjaman pelajaran boleh ubah dan siswa MARA memperoleh peruntukan yang besar daripada kerajaan pusat untuk membiayai pemberian beasiswa pinjaman kepada pelajar yang berjaya pendidikan. Lesen perniagaan dan perkara 153 untuk semua kaum bukan Melayu saja, akan tetapi bersyarat undang-undang dan perlembagaan. Prof. Madya Dr. Syamsah Rahayu Abdul Aziz berkata, perkara 153 tidak boleh dilihat sebagai satu kekebalan kepada kaum Melayu. Seterusnya, wujudnya golongan Melayu yang sanggup menentang undang-undang yang telah termaktub dalam perlembagaan merupakan antara cabaran terbesar dalam mempertahankan perkara 153 iaitu hak, dan dalam mempertahankan perkara 153 iaitu hak dan keistimewaan orang Melayu. Dan Majlis Amanah Rakyat MARA telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1966 dan seterusnya menentukan cara untuk melakukan ini seperti mewujudkan kuota untuk masuk ke perkhidmatan awam beasiswa awam dan Perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Perkara 153 dalam perlembagaan negara yang mengiktiraf kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera adalah buta sejarah dan tidak memahami perlembagaan. Perkara 153 ialah peruntukan mengenai jaminan kedudukan keistimewaan orang Melayu dan anak-anak negeri iaitu pribumi Sabah dan Sarawak, juga kepentingan sah kaum lain. Nama saya Wardina Farisha binti Muhammad Faisal daripada Seksyen 50 ingin membicarakan tentang kontrak sosial. Okey, kontrak sosial ni difahamkan sebagai pendalaman mengenai perlembagaan negara di mana dikatakan adanya satu persetujuan di kalangan pemimpin atau kumpulan etnik tertentu dan merupakan secara berganti atau quid pro quo, iaitu melalui perkara 14. Perkara 14 ni adalah berkenaan dengan pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada orang-orang bukan Melayu, dan perkara 153 juga memberikan tanggungjawab kepada Yang Pertuan Agong menjaga kedudukan keistimewaan orang Melayu dan penduduk asal Malaysia. Ia juga dikatakan adalah bahagian-bahagian lain dalam perlembagaan seperti perkara yang mengatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Keadaan ini tidak berlaku di Sarawak kerana sekumpulan kaum adalah bukan warga negara dan diberikan oleh pemerintah Brok yang sah, iaitu jauh penubuhan Malaysia. Okey, konsep kontrak sosial ini adalah sangat dipertelingkahkan sebagai satu cara membenarkan layanan tidak adil kepada masyarakat yang bukan Melayu di Malaysia oleh pihak kerajaan sepanjang sejarah Malaysia. Malah ada juga cendekiawan yang menyatakan bahawa istilah kontrak sosial ni adalah tidak wujud secara langsung dalam perlembagaan Malaysia. Pengungkapan ini sendiri datang daripada ucapan daripada seorang politik, iaitu daripada UMNO yang bernama Abdullah Ahmad pada tahun 1986. Cendekiawan lain seperti ahli ekonomi Malaysia iaitu Ungku Abdul Aziz iaitu mengitip pengungkapan kefahaman kontrak tersebut adalah seakan-akan sedangkan satu fantasi yang mewujudkan oleh ahli-ahli bergantung kepada kepentingan mereka. Okey, ini adalah syarat-syarat kontrak sosial.
Syarat-syarat konteks sosial adalah dari segi hak kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu adalah tidak terdapat sebarang undang-undang atau dokumen yang pernah menjelaskan syarat-syarat konteks sosial secara penuh. Pembela-pembela yang sering merujuk kepada perlembagaan bukan konteks sosial ni adalah bapa-bapa kemerdekaan. Walaupun rujukan kepada konteks sosial tidak dibuatkan oleh perlembagaan, sebaliknya konteks sosial ini biasanya dianggap satu persetujuan yang memberi kewarganegaraan kepada orang-orang yang bukan Melayu dan bukan orang asli, yang kebanyakannya orang daripada orang Malaysia, China dan Malaysia India, yang sebagai ganti pemberian kedudukan istimewa kolektif kepada Bumi Putera. Setengah orang mengatakan bahawa kesulungan terhadap orang-orang Melayu dalam pendidikan dan politik sebahagian merupakan tindak balas terhadap keupayaan orang-orang Malaysia, iaitu juga dengan menurut penyokong-penyokong kontrak sosial sebagai balasan untuk memperuntukkan yang pada asalnya bersifat sementara, orang-orang Malaysia dan bukan Melayu diberikan kewarganegaraan di atas sebab-sebab tertentu. Kecuali hak-hak Bumi Putera, orang-orang yang bukan Bumi Putera pula akan dianggap sebagai sama je dengan orang-orang Bumi Putera sebab kewarganegaraan bahagian 2 telah membuatkan satu perlembagaan yang menyatakan penyokong keturunan Melayu memperdebatkan bahawa hak-hak tambahan ini telah ditulis dalam undang-undang. Bagi pengguna dalam konteks sosial kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada konteks yang tidak melibatkan hubungan kaum, dan konteks sosial juga menentang teokrasi Islam yang dilarang oleh perlembagaan tapi disokong oleh Perdana Menteri bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir. Konteks sosial juga difahamkan isu sebenarnya sudah lama selesai dan ia boleh diterima oleh semua pihak. Itu saja daripada saya.